Kata Muhammad Saifullah yang meraih pendapatan sehingga 10,000 sebulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani kepada rakan-rakan semua. Saya doakan agar kawan-kawan dalam keadaan sihat selalu, berada dalam rahmat Allah dan dipermudahkan segala urusan. Alhamdulillah, terlalu lama saya tak bervlog atau tak buat aktiviti di tempat kerja saya ni, di pusat pembiakan benih Bukit Goh ni. Sebab terlalu banyak saya punya video di kebun saya sendiri. Kalau saya post video ni, ada lebih kurang banyak lah video lagi yang saya tak upload. Tak ada kesempatan nak mengupload ke dalam YouTube dan juga Facebook. Jadi di kesempatan ini, pada hari ini, saya bervlog di tempat kerja saya ni. Untuk vlog kali ni tak ada apa-apa aktiviti. Saya cuma nak kongsikan satu keratan akhbar. Kalau ikut sebelum ni, video sebelum ni, nanti saya letakkan link di bahagian atas ni. Saya ada kongsikan berkenaan dengan fertigasi kan. Jadi untuk vlog kali ni, saya nak kongsikan daripada keratan akhbar, daripada usahawan tani ni memajukan tanaman cili. Jadi saya nak bincangkan, jadi kita boleh ambil pengajaran daripada penceritaan usahawan ni, usahawan tani ni. Sekarang ni saya berada di ladang mata tunas D145. Di belakang saya ni ada durian D145. Ada sedikit tanaman rambutan lah di tepi-tepi saya ni. Jadi kita ambil sedikit aura di ladang. Kalau masuk dia tu, ni kali juga. Ni ladang mata tunas durian D145 kawan-kawan. Pokok dia tak adalah tinggi sangat, lebih kurang 25 kaki macam tu. Satu tiang ni, tiang lampu, tiang elektrik, 25 ke 30 kaki lah. Okey, sebelum saya teruskan perkongsian saya ni, pada kawan-kawan yang baru singgah ke channel saya ni, jangan lupalah untuk klik button subscribe dan juga button loceng untuk mendapat notifikasi video terbaru saya. Dan jangan lupalah untuk like, komen serta share video saya di YouTube dan juga di Facebook. Okey, kalau kawan-kawan dah klik, kita teruskanlah dengan perkongsian. Okey, baiklah, saya pun dah dapat tempat duduk. Okey, ni surat khabar Metro, Metro harian. Surat khabar bertarikh 27 September. Kalau kawan-kawan ada lagi surat khabar ni, boleh tengok sama-sama dengan saya. Muka surat 5. Ni di bawah ni, kalau kawan-kawan boleh nampak kan. Ni usahawan ni. Jom kita baca sama-sama. Okey, ni muka surat 5. Ni. Okey, tajuk dia rezeki hadir selepas berguru. Jom kita baca sama-sama, and then kita hayati, ambil pengajaran daripada perkongsian usahawan ni lah. Nama usahawan ni Muhammad Saifullah, Cik Mat. Umur dia 28 tahun. Muda. Nak dibandingkan dengan usia saya, memang muda lah. Okey, dia ni merupakan bekas pengurus kedai telekomunikasi. Dia hilang pekerjaan pada bulan Mac tahun lepas, disebabkan pandemik COVID-19, PKP pula tu, Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi dia mengusahakanlah penanaman cili padi, dan angka dia boleh meraih pendapatan 5 angka sebulan. Dia ni lepasan daripada Universiti Malaysia Sabah, UMS. Dan beliau berkata terpaksa melupakan kerjaya sebagai pengurus berikutan kedai telekomunikasi, tidak dapat beroperasi semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Enggan terus bersedih, pemuda itu secara sembrono terjun ke dalam bidang pertanian dan menanam sebanyak 800 pokok lada solok di atas tanah milik bapanya, Cik Mat Hussein, 72 tahun, bermodalkan 4,000 je kawan-kawan. Nampak? 4,000 je modal dia. Pada kita memanglah agak mahal kan 4,000. Tapi pada saya, kita usahakan modal dengan berapa yang kita ada.
Janganlah banyak-banyak sangat. Kalau kita ada 1000, kita mulakan dengan 1000. Kita ikut atas kuantiti. Maknanya kalau 800 pokok lada solok ni, modal dia 4000 lah. Tapi kalau kita tak mampu untuk buat 800 pokok, buatlah dulu dalam 200 pokok kan. Makna boleh dapat dalam 1000 kan modal dia. Kita nak guna kan. Lepas tu disambung lagi, benarlah seperti pepatah malu bertanya sesat jalan. Jadi dia ni banyak berguru lah. Dia berguru, dia bertanya dengan orang lah. Malu mengayuh perahu, hanyut terkena pada diri saya apabila mengalami kerugian dalam percubaan pertama. Dia ada juga kerugian semasa percubaan pertama dengan kesemua tanaman lada solok rosak. Kerana saya tidak mempunyai ilmu dalam bidang pertanian. Bagaimanapun, ia tidak mematahkan semangat atau menyebabkan saya putus asa dan terus mengambil inisiatif berguru dengan kenalan yang mahir dalam bidang ini. Selain turut belajar melalui YouTube, dia pun belajar daripada YouTube juga ya kawan-kawan. Mana tahu video-video saya ni dapat memberi inspirasi pada kawan-kawan juga. Mana tahu kan, mungkin segelintir atau sebahagian atau suku ke, mungkin daripada video saya yang saya post selalu ni dapat memberi sumber inspirasi lah, semangat pada kawan-kawan untuk berkebun. Dan dia ni mengambil inisiatif lah berguru dengan kenalan yang mahir dalam bidang pertanian. Kebun sayurnya di kampung Cucoh Putri, Kelantan kot. Kuala Kerai Kelantan lah kan. Pemegang ijazah sarjana muda Sains Sosial Komunikasi. Nampak? Dia belajar tentang komputer. Jadi tak ada pengetahuan lah tentang pertanian. Selepas gagal kali pertama, beliau mencuba pula menanam sebanyak 1200 pokok terung secara konvensional. Dia tak buat fertigasi, tapi dia buat secara konvensional. Katanya dalam tempoh seminggu saja kira-kira 300 kg kawan-kawan terung dapat dituai sehari, dengan hasil jualan bercecah RM800. Wow. Dalam masa seminggu saja dia boleh dapat 300 kg terung, dan hasil jualannya dapat mencecah RM800. Melihat pada hasil tanaman terung yang memberangsangkan, selain itu turut memberi pulangan lumayan, saya mula mengusahakan 1000 pokok lada burung secara fertigasi. Daripada hasil jualan dia tu, hasil pendapatan dia tu, dia buat pula mengusahakan 1000 pokok lada burung secara fertigasi, menggunakan geran sebanyak 10,000 yang diperolehi daripada pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil pengusahaan getah. Dia dapat daripada Risda geran sebanyak 10,000. Alhamdulillah lah, Risda bantu dia. Menerusi percubaan tanaman lada burung atau dikenali sebagai cili padi kampung, saya mula mencipta kelainan dengan menggunakan kaedah fertigasi, kerana kaedah ini dikatakan lebih mudah untuk diurus. Selain itu turut menjimatkan kos, sekaligus dapat mengurangkan risiko diserang serangga perosak. Jelas anak bongsu daripada 5 adik-beradik. Dia anak bongsu daripada 5 adik-beradik. Okey, jadi dekat sini pun dia dah nyatakan kebaikan dalam kita membuat fertigasi lah. Lebih mudah kan, dapat jimatkan kos, lepas tu mengelakkan daripada serangan serangga kan. Ada 3 benda tu, maknanya kebaikan dalam kita membuat fertigasi. Jadi kawan-kawan, kalau nak buat fertigasi, tu ada kebaikan dia. Okey, Muhammad Saifullah menarik nafas lega apabila usaha jerih perihnya akhirnya membuahkan hasil. Daripada tanaman itu menjana 70 hingga 100 kg lada burung. Bagus betul lah. Saya selut betul lah orang yang macam ni. Lagi-lagi orang muda kita galakkan orang muda. Daripada kawan-kawan yang ada anak-anak yang masih muda, tak ada kerja ke apa, boleh mulakan dengan tak ada modal pun, buat tanam tepi rumah pun boleh. Katanya lada burung itu dijual kepada peraih di sekitar daerah ini dengan harga RM12 ke RM15 1 kilo mengikut harga pasaran semasa. Okey, tanaman lada burung itu juga menurutnya memberi pulangan dalam tempoh yang singkat, iaitu sekitar 45 hari saja. 45 hari dah boleh dapat petik hasil.
mempunyai jangka hayat yang agak lama bagi tanaman sayur, iaitu setahun. Nampak? Hasil tanaman saya ini turut mendapat permintaan di luar Kelantan, seperti Johor, Selangor, Perak dan Kuala Lumpur, serta saya memasarkan secara dalam talian. Nampak? Dapat mengelakkan berlakunya lambakan. Bagus dia ambil inisiatif untuk buat perniagaan secara online lah. Kata Muhammad Saifullah yang meraih pendapatan sehingga 10,000 sebulan. Justru beliau menasihati individu yang hilang punca pendapatan disebabkan pandemik COVID-19 atau sukar mencari pekerjaan agar mencuba nasib dalam bidang pertanian yang berpotensi memberi keuntungan lumayan. Nampak? Jadi dia menggalakkan dan menasihatilah pada kawan-kawan di luar sana yang hilang punca, hilang pendapatan, cuba nasib dalam bidang pertanian. Ini mindset kita terus set, aku cebur bidang pertanian ni akan dapat hasil yang lumayan. Jangan fikir macam tu lagi. Fikir juga sebab kita mengusahakan tanaman, kemungkinan tanaman kita akan berlakunya kerosakan, serangan daripada perosak ke apa, jadi kita akan rugi. Macam Cik Saifullah ni, dia ada rugilah. Mula-mula dia gagal pada permulaan pertama dia buat, lepas tu dia dah mahir dalam dari segi ilmu perosak penyakit apa semua, macam mana morfologi tanaman. Dia berguru dengan orang-orang yang mahir dalam bidang pertanian. Okey, itu sajalah perusahaan saya pada kawan-kawan semua, supaya saya menggalakkan jugalah kepada kawan-kawan di luar sana, terutamanya orang muda untuk terus bercucuk tanam, berkebun. Tak kisahlah kalau tak ada modal yang banyak, buat sikit-sikit pun tak ada masalah. Jadi saya galakkan kepada kawan-kawan semua. Jabatan Pertanian pun menggalakkan pada orang-orang muda terutamanya turut serta dalam program Agropreneur Muda di Jabatan Pertanian. Jadi ada grant kat situ, ada insentif yang bantuan yang kerajaan berikan. Pergilah di Pejabat Pertanian daerah kawasan kawan-kawan semua yang berhampiran dengan rumah anda atau di kebun anda tu. Jadi tanyalah apa bantuan yang kerajaan boleh berikan, jabatan boleh berikan. Itu sajalah perusahaan saya untuk video kali ni, berlatar belakangkan ladang mata tunas D145 ni. Saya pun dah berpeluh dah ni, matahari dah pacak atas kepala dah. Okey, itu sajalah perusahaan saya. Semoga kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ciao.